kualiti salinan ataupun kualiti pemindahan tulisan kepada tulisan zaman-zaman dulu, akhirnya sampai ke tempat kita, namanya dikatakan sedikit berubah. Ta kurang satu titik. Jadi huruf apa dia? Jadi huruf nun. Jadi ta alif, kalau dua titik, jadi tinggal satu titik. Jadi bunyi dia jadi nun. Na. Ziyah tu, zai tu dikatakan oleh kerana hilang penyalinan titik dia tu, dia jadi ra. Ra. Jadi ra tu jadi dia bunyi dia nariyah. Kalau ikut kalimah asal dia disebutkan, dikatakan nama dia selawat taziyah. Tapi sampai ke tempat kita dinamakan selawat nariyah. Walaupun dinamakan selawat nariyah, tidaklah menjadi satu kesalahan. Kalau ikutkan memang kita tertanya-tanya, nar kan cerita dia api. Jadi nariyah maknanya selawat api. Apakah maknanya selawat berapi-rapi? Tidak juga. Tapi mudah-mudahan selawat tu menjadi api yang menjadi sebab kepada terhapusnya dosa-dosa kita. Boleh saja. Jadi kalau ada orang sebut, ini nama selawat nariyah, kita tak kata salah lah. Cuma kita cerita sedikit latar belakang dia. Baik. Kemudian, itu dari mana datang nama nariyah. Yang kedua, ada orang panggil nama selawat ni selawat selain daripada nariyah. Tahu apa nama dia? Tafrijiyah. 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 Tafrijiyah ni datang daripada perkataan faraj. Faraj dalam bahasa Arab, jangan kita bayangkan bahasa Melayu. Kalau faraj, maaf sebut, bahasa Melayu merujuk kepada itulah kemaluan wanita. Tapi faraj ni dalam bahasa Arab maknanya lorong, maknanya jalan, maknanya penyelesaian, maknanya solusi, maknanya jalan keluar. Sebab tu kita dalam tahlil di bahagian doa ada satu lafaz ya mufarrij, farrij. Siapa pernah dengar? Ya mufarrij, farrij. Ada dengar. Ada. Kalau siapa yang baca doa tahlil yang panjang ada. Ya, dalam Yasin. Ada dekat ujung tu biasanya sebahagian centang. Apa maksud mufarrij? Wahai Tuhan yang melorongkan penyelesaian. Lorongkanlah penyelesaian bagi kami. Itu nama dia faraj. Mufarrij. Jadi asal perkataan dia luas. Cuma dalam bahasa Melayu tak apalah kerana dia memaksudkan itu semata-mata. Tapi saya nak cerita ni bahasa Arab. Jadi tafrij maknanya solusi, penyelesaian, pembebasan dari musibah, dari kekalutan. Selawat tafrijiyah ialah selawat dengan tujuan mohon Allah berikan kelepasan. Dari apa? Kesusahan. Dari apa? Kelaparan. Dari apa? Kesempitan. Jadi oleh kerana dalam ni isi kandungan dia tentang tafrij, maka kita namakan selawat tafrijiyah. Yang mana ada kalimah kat situ nanti watan fariju. Nanti kita tengok. Okey, dua. Nama dia dua. Yang pertama tadi nariyah, macam mana cerita dia. Yang kedua tafrijiyah. Selawat yang melepaskan kita insya-Allah, menjadi solusi, penyelesaian gitu Okey, baik. Selain daripada dua nama ni, ada nama yang ketiga biasa kita dengar. Apa nama dia? Kalau tahulah. Tak ada? Tak ada, tak apa. Selawat kamilah. Betul, tepat. Apa kita nak belanja ni? Kita belanja ilmu lah insya-Allah. nak belanja umrah percuma, belum beli kapal terbang nanti. Insya-Allah akan datang ada mampu. Baik, selawat kamilah. Kamilah tu maknanya sempurna. Jadi diambil dari lafaz selawat ini yang mana pada kalimah yang ketiga Allahumma salli salatan kamilah. Kamilatan tu kamilah. Selawat yang sempurna. Jadi kalau kita nak panggil tiga-tiga nama tu boleh sahaja, tak masalah. Tapi mengetahui sedikit latar belakang itu menyeronokkan hati kita ketika kita membaca. Baik, sekarang ni fokus pada paparan saya ni. Allahumma
salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Sampai tulisan warna hitam tu berhenti sekejap nak cerita. Ya Allah, selawatkanlah dengan solawat yang sempurna. Sejahterakanlah dengan kesejahteraan yang sempurna. Taman sempurna juga. Ke atas siapa? Ala atas penghulu kami. Nabi Muhammad Alladhi. Alladhi makna dia apa? Yang. Nabi Muhammad yang apa? Okey, bila masuk Nabi Muhammad yang apa saja, tengok warna yang ada dekat tulisan saya tu. Ada berapa warna? Selain color hitam, ada berapa warna? Jauh. Semua sekali. Ada merah, hijau, jumlah dia ada berapa? Saya asing-asingkan tu. 6. Tolak warna hitam, ada berapa warna? 6. 6 6. 5. Hijau dia lain sikit. Atas hijau muda, bawah hijau pekat mungkin. Saya pun dah petang-petang ni, mata dah tak berapa nampak warna ni. 6. Ya, 6. Siapa yang jawab 6 tu maknanya cantik lah tu. Mata cerah insyaAllah. Baik. 6 ini saya asingkan warna. Saya nak cerita. 6 ini adalah 6 sifat Nabi SAW. 6 sifat Nabi, 6 kelebihan Nabi, 6 mukjizat Nabi, 6 yang mana dengan 6 ini menjadi asbab kita mohon kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan 6 ni kita dapat. Mudah-mudahan. Okey, baik. Apa cerita dia yang pertama? Cerita dia yang pertama, saya kena cerita ni sebab apa tahu? Ada sebahagian orang, maaf sebut ya, sebahagian orang yang jahil, dia menganggap bahawa selawat tafrijiyah ni tak boleh baca sebab syirik. Saya tak pasti pernah dengar ke tidak. Ada orang cakap selawat tafrijiyah ni tak patut baca sebab bukan Nabi yang baca. Ada yang cakap macam tu. Jadi saya ni rasa sedih. Yang pertama, memang selawat kita ambil dari Nabi SAW. Betul. Contohnya mana? Contohnya selawat yang kita baca dalam solat. Contohnya namanya selawat Ibrahimiyah. Boleh tak kita baca selawat Ibrahimiyah? Boleh dan sangat bagus. Tetapi yang tak bagus yang mana Ustaz? Yang tak bagus ialah bila dia menganggap selawat yang hanya dari Nabi sahaja yang boleh baca. Sedangkan Rasulullah tidak pernah melarang. Kerana selawat dari Nabi pun boleh baca, selawat yang dari para sahabat susun pun boleh baca, selawat yang disusun oleh ulama-ulama pun boleh baca. Jadi ada orang anggap bila selawat bukan daripada Nabi je, haram baca. Allah. Dia anggap berdosa baca. Allah. Dia anggap tak guna membaca. Lagi berat. Yang lebih berat dia kata siapa baca akan jadi syirik. Lagilah berat. Tidak ada orang yang jadi syirik dengan sebab selawat. Kerana selawat bukan mantra menyembah. Bukan. Selawat bukan mantra untuk mempertuhankan. Tidak. Dalam selawat, perkara yang dia ada dalam selawat ialah puji-pujian yang mana menceritakan sifat kesempurnaan Nabi SAW. Kan macam contoh Ya Allah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi penghulu kami yang memberi syafaat kepada kami, yang membawakan hidayah-Mu kepada kami, yang menyampaikan agama Islam kepada kami. Itu semua sifat siapa? Sifat Nabi kita. Dia yang akan beri syafaat, dia yang sampaikan hidayah Islam pada kita, dia yang
Jadi selawat tu intinya sifat Nabi dan kelebihan Nabi. Jadi kita ni mohon kepada Allah untuk tafrijiyah ni, ada orang sebut syirik lah, haram lah, masuk neraka lah, sesat lah, bid'ah. Adalah segolongan kecil orang yang dia kata dia Islam, tapi cara dia mengejek orang berselawat tu tidak menggambarkan agama Islam. Itu bukan agama Islam yang sebenar, bukan. Jadi saya pada petang ni yang saya nak cerita tu bukan tentang mereka. Saya tak nak cerita tentang mereka. Panjang, itu nanti sesi lain. Saya nak cerita tentang kita ni. Gema Nur Iman ni kena faham. Masa kita baca selawat ini, apa cerita di sebalik selawat tafrijiyah ni? Boleh ke boleh ni? Allahu Akbar. Mudah-mudahan insyaAllah. Boleh, Ustaz. Baik. Boleh, Ustaz. Boleh, Baik. Ustaz. Okey, cantik. InsyaAllah. Baik, kita pergi kepada sifat yang pertama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Okey, sifat yang pertama. Tanhallu bihil uqadu. Apa makna uqad? Uqad ni maknanya simpulan. Uqad ni maknanya ikatan. Benda yang terikat, benda yang tersimpul, itu kita panggil uqad. Dia punya singular dia uqdah. Dia punya plural dia uqad. Okey, contoh. Dulu Nabi Musa, dekat lidah dia ada uqdah. Uqdah tadi makna dia apa? Simpulan, benda yang beku, terikat, terkaku, benda yang mengeras, kita panggil apa? Menumpat. Kalau nak tukar bahasa, nak memaham tu, benda yang terikat, tersimpul, tertumpat, terikat, terketat, dia panggil uqdah. Jadi Nabi Musa pernah minta kepada Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul tanggalkanlah uqdatan. Wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, tanggalkanlah simpulan, ikatan, kekeluan yang ada dari lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka boleh faham percakapan aku. Jadi dengan doa Nabi Musa, Allah makbulkan, senang dia bercakap, berhujah dengan Fir'aun. Baik, sekarang ini kita kena tahu, selain daripada Nabi Musa ada uqdah ataupun uqad, Nabi Muhammad pernah menghadapi orang-orang yang secara kehidupan dia ada uqdah, ada uqad. Contohnya, ada satu kisah, iaitu seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Aqrabah. Maka Aqrabah ni satu hari dia jalan, kata anaknya namanya Bashir. Kata Bashir bin Aqrabah al-Juhani, kata dia satu hari ata abi ilan Nabi SAW. Satu hari bapa aku datang kepada Nabi SAW. Bila bapa aku datang kepada Nabi, Rasulullah panggil, ya Aqrabah, wahai Aqrabah, man hadzal ladzi ma'aka? Siapa yang ada bersama engkau, wahai Aqrabah? Tiba-tiba Aqrabah jawab, hadza ibni ya Rasulullah. Ini anak saya, wahai Rasulullah. Lalu bila dipanggil anak dia, Rasulullah cakap, udnu. Udnu tu maknanya apa? Maknanya mari mendekat ke sini. Ini cara Nabi dengan kanak-kanak. Kemudian budak itu, anak Aqrabah datang. Yang riwayat hadis budak ini. Yang menceritakan hadis ini budak ini. Jadi budak ini datang duduk di sebelah Nabi, di sebelah kanan Nabi. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, ma ismuka? Ma ismuka tu makna dia apa? Ada yang belajar bahasa Arab sini? Siapa nama awak? What is your name? Wah, ramai yang pandai lah bahasa Arab. Oh, bagus. Tak sangka ada kelas bahasa Arab dekat Gema Nur Iman ni. Ma ismuka. Tempat lain saya tanya ma ismuka, tak tahu. Tapi bila saya tanya ma rabbuka, ramai pula faham. Okeylah tu.
maknanya memang betul-betul bakal jenazah lah. Termasuk saya bakal jenazah. Allahu Akbar. Baik, sekarang ni gini. Nabi tanya kepada dia, ma ismuka? Lalu budak ni jawab kepada Nabi, ismi Bahir ya Rasulullah. Nama saya Bahir wahai Rasulullah. Bila dia jawab nama saya Bahir, Rasulullah kata, la, bukan. Walakin ismuka Bashir. Tetapi nama engkau mulai hari ini ialah Bashir. Maknanya apa? Nabi tukar nama dia. Nabi tukar. Zaman sahabat Nabi, ada orang yang Nabi tukar nama dia. Ada orang yang Nabi beri nama dia. Ada yang Nabi tak tukar, tapi Nabi beri nama gelaran. Sehingga nama sebenar dia lebih orang tak kenal berbanding nama gelaran. Banyak. Contohnya sahabat Nabi yang saya pernah cerita pada kelas pagi, namanya Safinah. Betul. Siapa yang ingat ni? Nur Azah Mahmud. Bagus. Contoh sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Bukan nama betul. Ada asalnya. Tapi dah masyhur. Yang itu diingat. Bapak kucing. Bapak kucing. Kenapa dinamakan bapak kucing? Kerana dia pernah melahirkan seekor. Sudah. Dia sambung aja kucing. Bila masa sahabat lahirkan seekor kucing? Tak ada sahabat beranak ekor kucing. Bukan lahirkan kucing. Kerana dia tu sayang pada kucing. Jadi orang sayang sangat pada kucing ni, kita bagi dia nama bapa kucing. Dalam konteks orang Arab, kalau digelar bapa kucing tu seronok. Tapi jangan pula kita ada jiran sebelah rumah kita bau pencen, dia tu membela ayam. Kita pun negur, Pak Haji, buat apa lepas pencen? Bela ayam. Tengok tu lah, tengok pagi ayam, petang bagi makan ayam, malam jaga ayam. Saya panggil Pak Haji bapa ayam. Tak boleh. Tak boleh. Jadi tengok gelaran tu, tengok pada konteks penggunaan. Okey, baik, nak cerita ni, dengar ni. Kita bukan nak cerita pasal bapa ayam ni. Kita nak cerita ni budak ni. Nabi tukar nama dia jadi Bashir. Lalu apa kata Bashir ni? Wa kanat fi lisani uqdah. Masa itu kata Bashir, dah tukar nama tadi asal nama dia siapa? Bahir. Nabi tukar jadi Bashir. Bashir maknanya yang membawa berita gembira. Nama baik. Lalu bila dia cerita begitu, dia kata fakanat li uqdah. Saya masa tu budak tapi ada masalah, macam susah nak cakap. Ada macam orang kata ada apa? Ada kaku. Macam pelat, tapi bukan pelat. Pelat dia panggil althar. Dia panggil apa istilah dia? Tapi maknanya payahlah nak bercakap tu lambat. Lalu dia mengadu kepada, dia macam nak cakap susah, nak keluh, nak cakap orang tak faham. Padahal budaknya okey saja. Tak cacat. Jadi saya pun tak tahu nak bagi istilah macam mana, tapi susah, kaku nak cakap. Jadi dia ni mengadu kepada Nabi. Kata dia, saya ni susah Rasulullah nak bercakap. Lalu Nabi bersabda apa? Iftah faka. Buka mulut engkau sekarang. Buka mulut engkau sekarang. Lalu dia buka mulut dia. Dia menganga mulut dia di depan Nabi. Lalu Nabi buat apa? Fanafatha fi fiyya. Lalu Rasulullah langsung meludah ke dalam mulut aku. Nabi ludah ke dalam mulut aku, fanhallat uqdah min lisani. Maka kekakuan, kekeluan lidah yang ada kat lidah aku, fanhallat, maka tertanggallah, terlerailah kekeluan daripada lidahku ini. Lalu wabiyadda, lalu Rasulullah memegang kepala aku, Nabi usap kepala aku, atas kepala aku, dan kesan daripada Nabi usap itu, tempat, sekarang ni aku dah besar, dah tua, tempat yang Nabi usap ni, kau tengok, tempat yang bekas Nabi letakkan tangan ni, rambut aku kekal berwarna hitam, melainkan yang lain sudah mula berubah menjadi beruban kerana faktor tua dan usia. Jadi dengan berkat ludahan Nabi, hilang kekeluan lidah. Maknanya gini, ni kena faham dulu betul-betul. Siapa yang berkuasa menghilangkan kekeluan lidah Bashir? Jawapan dia Allah.
Siapa yang berkuasa menyembuhkan penyakit dan juga masalah basyir? Allah. Tapi apa asbab kepada kekeluhan lidah hilang? Ludah Nabi SAW. Asbab. Bezakan hakikat yang menghilangkan kekeluhan lidah Allah. Asbab hilangnya kekeluhan lidah Nabi Muhammad SAW. Kita pening, pergi kedai beli Panadol. Kita makan Panadol. Kita yakin hakikat yang menyembuhkan kita adalah Allah, tetapi asbabnya adalah makan Panadol. Dalam banyak-banyak asbab, maka kalau kita nak sembuh, boleh asbabnya doa, asbabnya ubat, asbabnya doktor, asbabnya pergi hospital, asbab banyak. Tapi kita tidak bergantung kepada asbab, kita bergantung kepada Allah. Asbab, dalam banyak-banyak asbab, maka Bashir ni bijak. Dalam banyak-banyak asbab penyembuhan, yang dia pilih adalah baginda Nabi SAW, sehingga Nabi offer, dia buka mulut, fanafatha fi fiyya, Rasulullah ludah kepada mulut aku. Jadi Nabi ni menjadi asbab ikatan simpulan ini terlerai dengan sebab Nabi SAW. Jadi ulama kita bila melihat salah satu ciri yang ada pada Nabi ni, maka mereka pun tulis dalam bentuk apa? Bentuk selawat. Ya Allah, selawat dengan selawat yang sempurna, salam sejahtera yang sempurna ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, yang dia itu, baru masuk, segala ikatan dan simpulan boleh lerai, boleh selesai dengan berkat baginda Nabi Muhammad. Bihi ni maknanya bi barakatihi, dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang sekarang ni dia punya masalah dia berselirat, dia punya problem dia macam-macam, tak tahu nak start selesai dari mana ni, nak mulakan langkah dari mana ni, pening, tak tahu nak mula, masalah banyak, mana nak selesai, dah segabut, dia punya masalah tu dah terikat, dah tersimpun, maka dia pun ada hajat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Dengan maksud, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, leraikanlah ikatan simpulan masalah yang sedang membelenggu dan juga mengikat diriku ini. Boleh faham ke cerita saya? Boleh. Boleh Faham, Ustaz. Masya Allah. Itulah ceritanya dengan berkat Nabi Muhammad. Tapi bab ludah tadi, tambah sikit. Bab ludah tadi itu dikira sebagai khususiat Nabi Muhammad. Khususiat. Dulu mula-mula kita pernah cerita ni, khususiat irhas, kita dah pernah cerita. Khususiat. Maknanya ludah kan pada dasarnya kalau keluar dari mulut kita kan dikira sebagai kekotoran. Tapi untuk Nabi kita tak kirakan kekotoran. Kira-kira berkah doa ludah. Dalam hadis Sahih Bukhari kan ada diceritakan. Dalam hadis Sahih Bukhari kan ada diceritakan, Rasulullah tu bukan ludah. Kalau Nabi lebih dari syad dari ludah pun boleh. Contohnya kahak. Dalam bahasa Arab dia sebut nukhamah. Nukhamah tu maknanya kahak. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqa'at fi kaffi rajulin. Rasulullah itu setiap kali membuang kahak macam kita. Saya tak pandai buang kahak, tapi ialah tahulah orang buang kahak kan. Gitu kan, kira-kira kan. Jadi Nabi setiap kali buang kahak, itu tak sempat jatuh ke tanah atau jatuh ke tempat yang nak dibuang, melainkan illa waqa'at fi kaffi rajulin. Melainkan kahaknya akan jatuh, tumpah, diludahkan ke tapak tangan sahabat Nabi.
Jadi sahabat Nabi punya sayang kepada Nabi tu, kalau setiap kali Nabi nak buang kahak, mereka ramai-ramai datang di sisi Nabi. Lalu offer tangan mereka, ya Rasulullah, buang di sini saja Rasulullah. Buang di sini saja Rasulullah. Maka Rasulullah buang. Setelah Nabi buang kahak di tangan, tapak tangan sahabat, sahabat Nabi buat apa? Adakah basuh? Tak juga. Tak pasti. Tentang basuh tak pasti. Tapi yang pasti sebagaimana dalam riwayat, famasaha wajahahu, dan mereka akan sapu, famasaha biha wajahahu wajildahu. Mereka akan sapukan kahak Nabi itu ke muka wajah mereka, dan mereka sapu ke kulit-kulit mereka. Itu kan khususiat untuk Nabi. Tapi dengan syarat, kahak tu kahak Nabi. Jangan kahak Ustaz Ilin Aminin. Oh itu jangan. Oh itu jangan. Kita pula tak faham cerita. Ustaz, minta kahak sikit Ustaz. Ustaz pun jual mahal. Kata dia jangan yang sekarang lah. Petang tak berapa pekat lah. Nantilah yang subuh. Yang lepas subuh tu nanti hijau-hijau sikit. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Tapi kita kena tahu, rupanya saya baru tahu Ustaz macam tu. Itu sebab itulah kita kena tahu kemuliaan Nabi tu khusus. Kemuliaan Nabi tu khusus. Jadi para sahabat nak ambil barakah. Jadi apakah itu namanya ta'assub? Tak boleh. Tak boleh kita kata gitu. Apakah itu namanya ialah apa? Memuja? Bukan. Itu adakah namanya mempertuhankan Nabi? Tak ada sahabat yang sembah Nabi. Tapi kenapa mereka buat begitu Ustaz? Itu namanya ialah dengan barakah. Mereka tahu yang sihatkan kulit Allah, yang cantikkan wajah mereka Allah. Tetapi asbab dia dengan kahak Nabi. Yang tadi dia tahu yang sembuhkan lidah dia Allah. Tapi dia tahu sebabnya adalah daripada ludah Nabi SAW. Jadi tanhallu bihil uqadu. Terlerai dengan berkah baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Itu cerita yang pertama. Di sebalik tanhallu bihil uqadu. Sekarang kita pergi kepada yang berikutnya. Ada satu kisah. Satu kisahnya ialah baginda Nabi SAW. Ketika Nabi menunaikan haji di sepanjang hidup Nabi berapa kali? Berapa kali Rasulullah tunaikan haji? Bismillah. Kali. Sekali. Betul, satu kali Nabi tunaikan fardu haji. Masa Nabi menunaikan fardu haji, ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah ni bukti-bukti kenabian. Maksud dia bukti-bukti atau tanda-tanda kenabian. Jadi Imam Baihaqi ni dia kumpulkan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, khususiat, tanda-tanda kenabian ni dalam satu kitab. Dalam hadis, salah satu daripada hadisnya disebutkan dari Mu'rid bin Mu'aykib Al-Yamani. Dari seorang sahabat nama dia Mu'rid. Dia kata, dia cerita masa menunaikan haji. Kata beliau, hajjajtu hajjatal wada'. Aku telah menunaikan haji wada' bersama Rasulullah. Setelah selesai menunaikan haji, fadakhaltu daran di Makkah. Pada selesai haji Arafah, Muzdalifah, Mina, maka sampai di Mekah, aku telah masuk ke dalam satu rumah, satu penempatan di Mekah. Lalu faraitu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa aku masuk dalam rumah tersebut, tiba-tiba aku lihat di dalamnya Nabi sedang berada di situ. Wa wajhuhu mithlu daratil qamar. Masa aku tengok daripada jauh Rasulullah tu, aku lihat wajah baginda Nabi macam bulan purnama. Maknanya dia punya seri dia, dia punya cantik dia tu, daripada jauh dah kelihatan cantiknya Rasulullah. Bagaikan bulan purnama. Lalu kata Mu'rid, wasami'tu minhu ajaban. Dan aku ketika itu aku mendengar perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Dia dengar Nabi cakap. Rasulullah setiap kali bercakap-cakap itu sangat mengagumkan hati kita. Hati kita akan rasa seronok. Hati kita akan rasa berbunga-bunga bila mendengar percakapan daripada Nabi.
Tiba-tiba kata Mu'rid, faja'ahu rajulun min ahlil Yamamah. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah itu seorang lelaki yang mana dia tu adalah penduduk dari Yamamah, datang ke situ. Bi ghulamin, bawa seorang budak. Yang mana budak tu umurnya adalah umur yauma wulida. Umur budak hari dia dilahirkan. Maknanya budak baru lahir. Itu cara bahasa Arabnya lah. Budak baru lahir. Jadi ada orang bawa budak kepada Nabi. Biasanya lah, kalau budak-budak lah yang baru lahir dibawa kepada Nabi, yang kita faham tujuannya apa? Budak-budak kalau dibawa kepada Nabi, yang kita faham tujuannya apa? Tujuannya ialah mentahnik. Betul, tahnik. Tahnik macam mana Nabi buat? Rasulullah akan ambil kurma, Nabi akan kunyah kurma tersebut, kemudian Nabi akan tahnikkan di bahagian langit di atas sedikit kepada budak tersebut. Jadi barakah daripada amalan tahnik itu, mudah-mudahan barakahnya menumpah, melimpah, menjejak, menyampai kepada budak. Jadi masa budak tu dibawa oleh lelaki, bapaknya yang datang dari Yamamah, sampai budak tu di depan Rasulullah, maka Rasulullah spontan tanya budak itu. Budak ni baru lahir. Anak yang baru lahir secara adat lidahnya kelu. Bukan kelu cacat, tapi kelu kerana belum sampai masa secara adat dia tu bercakap-cakap. Budak baru lahir, cara adatnya tak bercakap. Kalau menangis, ya. Kalau diam, ya. Tapi bercakap perkataan, tidak. Jadi Nabi, ketika budak tu didatangkan kepada Nabi, Rasulullah tanya langsung kepada budak ini. Jadi Nabi tanya dia, man ana? Rasulullah tanya dia, siapa saya? Nabi tanya budak baru lahir. Lalu tiba-tiba budak yang baru lahir itu menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Bila dia jawab dengan fasih, dengan lancar, dengan suara, dengan sebutan yang begitu sekali jelas, maka sahabat-sahabat Nabi tengok, Masya Allah. Masya Allah. Mereka tengok, budak boleh bercakap. Tanhallu bihil uqadu. Hilang kekeluhan lidah dengan sebab Nabi yang tanya. Kalau orang lain tanya, belum tentu budak tu jawab. Tapi dengan barakah soalan itu dari Nabi, maka Allah jadikan budak itu jawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Tiba-tiba Nabi bila mendengar jawapan budak ini, Nabi pun bersabda, sadaqta. Engkau benar. Barakallahu fik. Maka semoga Allah memberkati kamu. Jadi kan pernah selalu dengar saya sebut barakallahu fikum, barakallahu fikum. Itu antara ucapan Nabi kepada budak kecil. Semoga Allah memberkati kamu. Lalu kata Mu'rid dalam hadis tersebut, summa innal ghulama lam yatakallam ba'du hatta lam yatakallam ba'da dhalika hatta shabba. Lepas daripada Nabi tanya tu, budak tu kembali tidak bercakap sampailah bila dia dah besar sikit macam budak-budak lain baru cakap. Maknanya apa? Dia bukan boleh bercakap masa budak. Dia bukan mampu bercakap ketika kecil. Tapi dia bercakap kerana Nabi yang tanya, ketika itu dia bercakap. Lalu kata Mu'rid, وَلِذَلِكَ نُسَمِّيهِ مُبَارَكْ الْيَمَامَةِ. Dengan sebab Nabi cakap barakallahu fikum, semoga Allah memberkati kamu, maka kami menamakan budak itu dengan nama Mubarak Al-Yamamah. Mubarak maknanya budak yang diberkati. Al-Yamamah maknanya yang datang dari negara, dari daerah Yamamah. Yang saya nak cerita ni bukan tentang budak. Yang saya nak cerita ni bukan tentang Haji Wada'. Yang saya nak cerita ni bukan tentang Mu'rid bin Mu'aikib Al-Yamani. Yang saya nak cerita ni bukan tentang Yamamah. Tapi saya nak cerita ni ialah tanhallu bihil uqadu. Ada orang yang hilang kekeluhan lidah dia dengan barakah Nabi. Yang pertama tadi dengan barakah ludah Nabi. Yang kedua dengan barakah pertanyaan dari Nabi. Maka hilang simpulan yang ada kepada seseorang. Jadi kita ni ketika baca selawat tu,
Tanhallu bihil uqadu. Mudah-mudahan benda yang masalah yang tersimpul ketat dalam kehidupan kita ni, mudah-mudahan Allah berikan lerai masalah tersebut dengan berkat siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalannya, simpulan apakah yang terlerai dengan sebab baginda Nabi tadi? Yang pertama, kekeluhan lidah Bashir bin Aqrabah al-Juhani. Yang kedua, simpulan siapa? Simpulan anak kecil yang tidak pernah bercakap sebelumnya dan tidak pernah bercakap selepasnya sehingga besar, melainkan ketika mana ditanya oleh Nabi, ketika itu dia dapat menjawab. Dan hallu bihil uqadu. Yang kedua apa pula? Watan fariju bihil kurabu. Kan ada kan? Watan fariju bihil kurabu. Watan fariju bihil kurabu ni cerita tentang apa pula ni? Watan fariju bihil kurabu. Kita tengok. Apa makna kurab? Oh, Ustaz, kurab ni rasanya kurab agaknya. Allah. Dia ingat bahasa Melayu. Kurab jadi kurab. Kurabun ni daripada perkataan kurbah ataupun karbah. Bolehlah. Maknanya bencana, bala, kesusahan. Pernah dengar kalimah Karbala? Dekat mana Satu bandar nama dia Karbala. Iran. Iran Karbala. Karbala tu terbentuk daripada dua perkataan. Karbun maknanya bencana, bala maknanya bencana. Bencana dan bencana. Karbala, nampak? Digabungkan. Jadi saya nak ceritanya tu, perkataan kurab ni, dia plural kepada perkataan kurbah ataupun kurab. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, atau kama qala. Sesiapa yang berusaha melepaskan satu kesusahan seseorang di antara kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah akan lepaskan untuk dia kesusahan-kesusahan pada hari akhirat. Jadi kalau kita ada tolong orang, bantu orang, kita jangan sangat harap dia tolong kita masa kita susah. Rugi kita. Bukan rugi dia, rugi kita. Ada orang dia tolong orang kan. Hari ni saya tolong saudari. Besok saudari pula tolong saya. Macam kenal dialog tu. Hari ni saya tolong saudari. Besok saudari tolong saya. Tu dialog siapa tu? Tak ingat lah saya. Tapi ceritanya Hanisa Hashim. Oh, tahu dia. Madu 3. Agaknya lah. Wallahualam. Anak Pak Ali anak Pak Ali, hari ni saya tolong saudari. Besok saudari tolong saya. Kita kalau tolong orang kan, kita tak perlu risau dia akan tolong kita ataupun dia tak tolong. Sebab kita tolong orang bukan kerana dia memerlukan tolong. Kita tolong seseorang bukan dia memerlukan pertolongan kita semata-mata. Dan kita tolong orang bukan untuk satu hari dia pula tolong kita. Bukan. Kan? Tapi kita tolong orang kerana Allah yang memerintahkan kita untuk menolong. Kerana Allah. Jadi dia tolong ke dia tak tolong ke, lepas ni dia tolong ke, lepas ni dia menyusahkan kita, tu urusan dia. Memang Ustaz, kalau dia tak balaskan tak bagus Ustaz. Itu urusan dia. Saya tak cakap bagus. Saya kata itu urusan dia, kita tak payah fikir. Yang kita nak jaga ni urusan kita. Macam mana ketika kita tolong hati kita. Jadi kita tolong, dia tolong tak tolong tu urusan dia. Kita yang tahu, kita tolong siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada kesusahan seseorang di dunia, Allah akan lepaskan dia kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di akhirat. Dalam nak lepaskan diri dari kesusahan, lepaskan diri ni, bahasa Arab dia panggil farraja, tafrij. Melepaskan daripada kesusahan, menghilangkan dari kesusahan. Dan terhilanglah kesusahan dipanggil watan fariju. Jadi nak sebut apa ni? Watan fariju bihil kurabu. Banyak kesusahan
menjadi hilang dengan sebab berkat baginda Nabi. Bihi tu maknanya dengan berkat baginda Nabi. Baik, soalan saya, kenapa ulama ni tulis dia susun perkataan dia macam tu? Oh, rupanya dasarnya hadis Nabi. Oh, ada hadisnya juga Ustaz? Ada. Hadis yang macam tadilah. Daripada kisah-kisah yang banyak tu dihimpunkan dalam 3 perkataan. Baik. Kesusahan siapa yang pernah hilang dengan sebab Nabi Muhammad SAW? Yang pertama kisahnya. Ni contoh saja tau, bukan ini saja. Yang tadi saya cakap kelu lidah tu bukan 2 cerita saja tau. Jangan ingat 2 cerita sahaja, bukan. Banyak orang hilang kesusahan. Ini kita cerita sebahagian. Yang saya mampu cerita, saya cerita. Baik. Kesusahan yang pertama, kurbah yang pertama, kurab yang pertama. Hadis yang diriwayatkan sebagaimana yang diceritakan dalam riwayat Imam Al-Hakim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iqtarafa Adamul khati'ah faqala ya Rabb inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda ketika mana Nabi Adam melakukan kesilapan. Maka pada ketika itu beliau berdoa, ya Allah, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalah kiranya engkau ampunkan dosa-dosaku. Dia tak sebut, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Boleh juga. Tapi Nabi Adam sebut macam ni. Ya Allah, dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ampunkanlah dosaku. Nabi Muhammad belum dilahirkan. Dari segi kronologi sejarah manusia, masa ketika itu Nabi Muhammad belum dilahirkan. Belum dilahirkan ke alam dunia belum. Tapi Nabi Adam doa cara macam tu. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li, dengan berkat Nabi Muhammad maka maafkanlah kesalahanku ya Allah. Lalu setelah Nabi Adam begitu, dia baca doa, maka Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu. Wahai Nabi Adam, bagaimana engkau mengetahui dan mengenali Nabi Adam, mengetahui Nabi Muhammad, sedangkan aku belum lagi menciptakannya. Belum mencipta tu maknanya belum lagi dilahirkan ke dunia. Lalu Nabi Adam berjawab, ya Rabb, innaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil 'arsyi maktuban 'alayha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa innaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Panjang hadisnya. Jadi kata Nabi Adam, ya Allah, ketika mana engkau menciptakan aku, engkau letakkan roh ke dalam jasad aku, dan ketika itu aku bangun dan aku mengangkat kepalaku, aku melihat di atas, di tiang-tiang arash tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Adam nampak kalimah Allah, dan Nabi Adam nampak kalimah Muhammad pada tiang-tiang arash. Lalu kata Nabi Adam, dia faham, fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, lam tudif ila ismika, engkau tidak akan letak nama sesiapa pun bersebelahan dengan namamu, illa, melainkan pasti ahabbal khalqi ilaika, pasti makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cinta ya Allah. Ni Nabi Adam ni dalam kesusahan ni. Kesusahan apa? Dia dah buat silap. Dia dah makan apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan apa tu dekat syurga? Ya. Dia makan buah-buahan. Buahnya sebenarnya tak disebut nama. Dalam Quran disebut apa? Syajarah, pokok. Tapi boleh disebut pokok khuldi. Boleh disebut pokok khuldi ataupun buah khuldi. Tapi buah tu pun ulama ada tafsir berbeza-beza. Ada kata buah ni, buah tu, buah ni. Ada beza-beza sebutannya.
Tapi kalau nak panggil saja buah khuldi, taklah masalah. Khuldi tu maknanya kekal. Kerana syaitan kan ganggu dari jauh. Kata syaitan, kalau kamu makan, nanti kamu selamat. Kamu akan kekal dalam syurga. Kalau kamu nak kekal, kamu makanlah. Jadi dia makan. Rupanya dengan sebab makan, terusir dari syurga. Jadi, bencana apakah yang lebih besar yang dianggap oleh seorang Nabi, melainkan kesalahan kepada Allah. Para orang soleh tak menganggap aksiden tu bencana besar. Orang soleh tidak menganggap kematian keluarga tu bencana besar. Mereka sederhana. Tapi mereka menganggap kalau membuat dosa tu bencana besar. Itu kurap yang memang betul-betul kurapnya. Kita orang yang cinta dunia ni, kalau kereta aksiden, bencana besar. Kalau ada masalah kehilangan barang, bencana besar. Kalau hilang duit, bencana besar. Ia memang musibah. Kalau kebakaran, bencana besar. Tapi tradisi orang-orang soleh, para nabi, mereka tak kata itu tak bencana besar. Tapi mereka lebih menganggap dosa tu bencana besar. Itu kesusahan. Jadi Nabi Adam ketika dalam kesusahan tu, dia doa. Dia doa dengan berkat siapa? Bihi siapa? Dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bila doa begitu, Allah firmankan, tanya, wahai Adam, macam mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, ketika engkau ciptakan aku, engkau titipkan, letakkan roh ke dalam jasadku, aku dapat bangun, mengangkat kepala, aku lihat tertulis pada tiang arash, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pastinya tidak ada nama sesiapa pun yang diletakkan bersebelahan dengan namamu, melainkan pastilah makhluk itu yang engkau paling cinta sekali. Dengan makna. Yang tadi tu terjemahan dia. Dengan maksud, kalau dah makhluk itu paling dicintai, maka aku mohon keampunan kepadamu ya Allah dengan berkat makhluk itu. Bukan dia minta ampun kepada Nabi Muhammad. Bukan. Nabi Adam seorang Nabi. Mana ada Nabi menyembah Nabi? Nabi semuanya menyembah Allah. Semuanya Muslim. Jadi dia minta dengan berkat Nabi Muhammad. Habis apa dia punya kesan dia, hasil daripada yang dilakukan oleh Nabi Adam. Lalu Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Adam, sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya. Betul, engkau benar wahai Nabi Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya dia, yakni Nabi Muhammad, memang dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ud'uni bihaqqihi. Engkau berdoalah kepada aku dengan keberkatan dirinya. Wa qad ghafartu laka. Nescaya pasti aku akan mengampunkan kamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad, engkau pun tidak aku ciptakan. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam terus mohon, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, lepaskanlah kesusahan aku yang membuat kesalahan ni, ya Allah. Akhirnya Allah ampunkan Nabi Muhammad, ampunkan Nabi Adam AS. Terlepas tak kesusahan Nabi Adam ketika itu? Terlepas. Hilang tak musibah yang menimpa Nabi Adam tu? Hilang pada ketika itu. Baik, siapa yang hakikatnya menghilangkan dosa kesusahan Nabi Adam? Allah. Apakah asbab kepada hilangnya kesusahan Nabi Adam? Berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh faham cerita saya ni? Nampak macam semua temenung-temenung ni. Temenung tengok. Allahu Akbar. Itulah, nampak semua tenung, dia punya handphone tu macam nak terpecah dia. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Jadi, hilang musibah. Jadi kita ni, kita pula, saya kalau dah baca ni, satu, selawatnya. Yang kedua, asal ceritanya kenapa? Sumbernya mana? Macam mana ulama' boleh buat susunan karangan gitu? Dia, ulama' ni susun selawat, dia bukan fikir-fikir kot idea, dia berangan duduk, rasanya Nabi macam ni kot. Dia bukan main kot-kot. Ulama' kita jauh lebih berilmu dari kita. Saya yang cerita ni hanya satu titik daripada ilmu ulama' kita. Mereka semua faham, kenal Nabi Muhammad. Jadi kita ni tumpang. Oleh kerana kita, Ustaz, saya ni sebab
tak hafal semua hadis-hadis tu, tak mampu. Tapi ulama simpulkan dengan 3 perkataan. Watan fariju bihil kurabu. Ya Allah, selawat yang sempurna, salam yang sebaik-baiknya ke atas Nabi Muhammad yang mana banyak musibah dan kesusahan menjadi hilang dengan berkat baginda. Dengan makna, ya Allah, hilangkanlah kesusahan saya ni dengan berkat baginda Nabi. Bayangkan, antara sebab tu kalau kami di negeri Johor, bukan kerana Johor sebenarnya, saja nak cerita saja. Kami di negeri Johor masa musim PKP hari tu, selama lebih kurang 2 tahun di tempat kita, setahun setengah, terperangkap ramai yang bekerja di Singapura hilang kerja, ramai yang dah berniaga tak boleh berniaga, ramai yang nak tukar profession, company-nya tutup, syarikatnya kurangkan gini. Dengan saya yang asalnya boleh bekerja, terus tak boleh bekerja, ke mana pun dah tak ada apa-apa. Jadi di antara salah satu inisiatif yang pernah dibuat oleh Jabatan Agama ialah dia anjurkan banyak kali berulang-ulang majlis secara online, mengajak orang ramai-ramai kita membaca selawat tafrijiyah. Siapa yang perasan? Kalau yang ada dari negeri Johor mungkin perasan. Kalau tidak, tak mengapa, just tanya saja. Jadi dia ajak baca selawat tafrijiyah ni dengan tujuan apa? Kita mohon kepada Allah, kami ni susah ya Allah, hilang perniagaan, hilang pekerjaan, hilang sempadan, hilang begini. Jadi kami mohon ya Allah, kasihan kat kami. Berapa banyak orang yang hilang dia punya kurab dengan berkat baginda Nabi. Berapa banyak orang yang uqdah tadi dia hilang dengan sebab tertanggal, tanhallu, kekeluhan dia semua hilang. Kami mohon supaya hilangkanlah kesusahan kami ya Allah. Jadi di negeri lain ada, contohnya saya lihat di Selangor ada. Kalau di Brunei tu saya lihat rasanya sultan sendiri yang ada membacanya, gitulah saya perasan saya. Jadi kita tahu sebenarnya yang menghilangkan kesusahan kita bukan selawat. Yang menghilangkan kesusahan kita kan saya sebut, bukan Nabi, bukan selawat, bukan doa, bukan solat, bukan munajat. Yang hilangkan sakit kita bukan Panadol, bukan doktor, bukan hospital, bukan. Hakikatnya Allah. Tetapi asbab. Asbabnya apa? Ada orang mengambil asbab Panadol. Ada orang ambil asbab hospital. Ada orang ambil asbab farmasi. Ada orang ambil asbab selawat. Ada orang ambil asbab Fatihah. Ada orang ambil asbab air zam-zam. Itu semua asbab. Kita ni diperintah untuk mengambil asbab tetapi tidak bergantung kepada asbab. Kalau pening, ambil asbab Panadol tapi tidak bergantung kepada Panadol. Bergantung harap kepada Allah. Itulah yang terkandung dalam selawat tafrijiyah ini. Baik, sekarang ni kesusahan siapa lagi? Sekarang yang saya cerita ni kesusahan siapa tadi? Nabi Adam kan? Nabi Adam ni susah dia ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan. Sekarang ada tak kesusahan yang lain selain daripada itu? Jawapannya ada. Masa bila? Contoh yang kedua, ada orang yang hilang kesusahan ketika Nabi baby, dia hilang kesusahan. Ada orang yang hilang kesusahan masa Nabi dah dewasa sebagai seorang Nabi. Ramai yang hilang kesusahan dengan sebab Nabi. Ada orang yang hilang kesusahan selepas Nabi wafat. Ada juga. Dan ada orang yang hilang kesusahan nanti di akhirat dengan sebab Nabi. Salah satu daripadanya dengan syafaat Nabi. Itu pendosa yang banyak dosa ni, tiba-tiba dapat seseorang tu dapat syafaat Nabi, hilang kesusahan akhirat dengan sebab syafaat Nabi. Jadi itu semua dengan keberkatan Nabi SAW. Ustaz, mana contoh cerita masa kecil? Mana contoh cerita masa besar? Mana contoh cerita masa di akhirat? Mana contoh cerita selepas Nabi wafat? Yang ini insya-Allah kita akan sambung dalam episod yang akan datang. Boleh ya? Mudah-mudahan manfaat. Panjang ceritanya. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan, Allahu Akbar, mudah-mudahan. Jadi tujuan saya cerita ni contoh cerita iktibar kepada praktikal yang kita dah baca dan hafalan kita. Jadi insya-Allah kalau masa yang akan datang ada rezeki kita bersama. Saya pun tak jangka
nak cerita benda ni pada petang ini, semua saya difahamkan nak ditukar kepada tahsin Quran kepada ni untuk yang petang ni. Tapi kita tengok nanti insya-Allah kesesuaian masa saya, kemampuan saya nanti saya cuba sesuaikan dengan jadual saya yang berlari-lari juga ni. Doakanlah mudah-mudahan sihat tubuh badan, saya mampu urus masa dengan baik sebab sebagai manusia kita ada hak kepada anak kita, isteri kita, mak ayah kita, jiran kita, orang yang belajar, dengan guru yang kita pula mesti terus belajar. Jadi kena bagi-bahagi tu. Cuma kita doa mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Saya nak yang ada dalam Gema Nur Iman ni, lepas ni kalau dia baca selawat tafrijiyah, dia bukan sekadar tak boleh terima kalau orang cakap syirik, tetapi malah dia yang mengamalkan tu dengan penuh rasa penghayatan dan keyakinan. Faham, yakin, istiqamah dan semakin kuat kebergantungannya kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kalau dicerita tentang dicerita tentang slide ni ada banyak ni, kalau saya ke bawah ni sampai ke bawah ada cerita ni. Ni contoh hadis Nabi, ada orang tanya keringat Nabi, nak cerita pasal peluh Nabi, hadis riwayat Muslim, ludah Nabi. Nanti saya cerita ni insya-Allah. Rambut Nabi macam mana? Lepas tu kahak Nabi. Ni saya cakap tadi hadis sahih Bukhari, nampak atas tu, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Mereka sapu ke wajahnya dan kulit-kulitnya. Keringat Nabi, maknanya peluh Nabi. Darah Nabi, ada yang pernah minum darah Nabi. Air kencing Nabi, yang tabat. Jadi, insyaAllah ada rezeki nanti kita cerita di pertemuan yang akan datang. Tujuan kita, membawa manusia mengenal Rasulullah, menyayangi Rasulullah dan menghayati setiap pembelajaran yang dipelajari. InsyaAllah kita akan rasakan betapa banyak perkara yang bila kita ketahui memberi lazat yang tersendiri melalui majlis ilmu. Tahniah Gema Yasin, Gema Nur Iman. Barakallahu fikum, jazakumullah. Terima kasih banyak. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Ustaz, sebelum serah pada pengacara majlis tu, Ustaz habiskanlah apa selawat tu daripada mula sampai akhir, Ustaz. Selawatnya dari mula sampai akhir tadi? Tadi Ustaz dah dapat 2 baris, 3 baris. Habiskanlah sampai ke bawah. Boleh Oh lah, ya. Kat sini sebenarnya yang ini ada lagi dalam 3-4 cerita. Yang bawah ni ada lagi berbanyak cerita. Dia setiap satu tu ada banyak cerita tu. Jangan cerita dia dulu, Ustaz. Oh ya, okey. Oh, Selawat, selawatnya. Okey, baik. Tengok ni. Watan fariju bihil kurabu. Banyak kesusahan hilang dengan berkat Nabi Muhammad. Tadi kan sini kan? Saya dah potong-potong ni. Dan halu bihil uqadu, banyak yang tersimpul menjadi terlerai. Watan fariju bihil kurabu, banyak kesusahan menjadi hilang. Watuqda bihil hawaiju, banyak hajat-hajat dapat tertunai dengan berkat baginda Nabi. Watunalu bihir ghaibu, banyak keinginan hati yang dapat dipenuhi. Ada orang dia tak cakap hajat, dalam hati dia tak pernah cakap. Itu pun Allah kabulkan dengan berkat Nabi. Wa husnul khawatimi, berapa banyak orang yang dapat mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah dengan sebab Nabi. Nanti kita tengok ceritanya. Wa yustasqal ghamamu, banyaknya hujan yang turun dengan begitu deras penuh rahmat dengan sebab baginda Nabi SAW. Jadi ada tempat yang kemarau, bila dengan sebab Nabi turun hujan. Ada orang yang sangat kafir dan sangat jahat, tiba-tiba berubah menjadi husnul khatimah dengan sebab Nabi. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Syukur dengan izin daripada Ummah Jua, Ustaz dapat berkongsi ilmu berkenaan kelebihan selawat tafrijiyah atau nariyah atau kamilah. Syukur alhamdulillah. Sesungguhnya di Gema Nur Iman setiap pagi selepas kuliah subuh, sementara menunggu kuliah duha, menjadi amalan Ustaz mengamalkan selawat tafrijiyah. Alhamdulillah. Semoga amalan selawat tafrijiyah ini akan merungkaikan simpulan
melepaskan bencana, menghilangkan kesusahan, menyampaikan hajat dan juga keinginan dalam hati, memberi pengakhiran kehidupan yang husnul khotimah dan seterusnya mendapat hujan rahmat dengan berkat baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, dan jangan lupa terus bersama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah Maghrib bersama Ustaz Abdullah Umar dan kuliah Isyak bersama Ustaz Khairul Fahmi, insya-Allah. Mohon Ustaz tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Barakallahu fi Ustaz. Barakallahu dan fikum. semua Terima jemaah. kasih. Jazakumullah. Terima kasih. Amma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi dalam kuliah Maghrib, insya-Allah. Dan juga kuliah Isyak. InsyaAllah. InsyaAllah. Wan, esok kita mula semula. Wan dah lama tak ada. Ada. Buat kan kita buat juga Kak tapi Wan ada, orang lain yang tak ada. Kak Wan lagi. Kak Wan panggil tak ada orang. Harus ada pagi tadi tapi Wan tak ada. Ada dulu Kak Wan. Roha pun ada. Nak suruh Roha baca selawat tiba-tiba dah hilang dah Roha. Roha 2-3 kali ni tak ada muncul. Tadi pun pergi hospital. Okey. Mak dengan ayah Roha tak sihat. Kak Wan Ya, ya. 12 malam baru buka WhatsApp kan, baru buka wall. Dah malam lah nak tanya Roha. Nanti Roha tengah tidur. Kenapa Roha seharian duduk kat hospital semalam? Malam ni dia duduk kat hospital. Kak Wan, jawablah WhatsApp saya juga. Kak Wan tak balas. Kak Wan baca WhatsApp. Siap lah baca. Kak Wan tak main WhatsApp lah. Dia main Sudah. Facebook. Aduh. Kenapa? Dekat mana ceritanya? Ada personal Mas, WhatsApp off Kak record. Wan. Off record. Ada WhatsApp kat Kak Wan semalaman di hospital tu je, tak ada cerita lain. Jadi Kak Wan nak tanya tengok hari dah pukul 12 malam ni dah.